Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Februari 2022 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Ibu tunggal Loh Siu Hong berjaya dalam cabaran undang-undangnya untuk membatalkan penahanan haram 3 anaknya yang telah memeluk Islam secara sepihak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini membenarkan permohonan habeas corpus oleh Loh terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dan seorang ustazah yang menjaga kanak-kanak itu pada satu ketika. Hakim Colin Lawrence Sequeira semasa prosidi mahkamah pagi ini berkata, ketiga-tiga kanak-kanak itu akan dibebaskan serta-merta kepada penjagaan dan kawalan tunggal kepada Loh. Loh sedang berusaha untuk bersatu semula dengan 3 anaknya di mahkamah. 3 beradik itu berada di bilik saksi bersebelahan Mahkamah Tinggi, manakala ibunya berada di mahkamah terbuka. Loh berhujah bahawa 3 anaknya telah diculik daripadanya ketika dia sedang memulihkan diri daripada kecederaan yang disebabkan oleh bekas suaminya, Nagashwaran Munyandi, pada 2019. Nagashwaran yang kini dipenjarakan atas pertuduhan berkaitan dadah secara sepihak mengislamkan 3 beranak itu tanpa pengetahuan dan persetujuannya. Dia telah mendapat hak penjagaan penuh anak-anaknya pada Disember tahun lalu dan bertemu semula secara ringkas dengan mereka pada 14 Februari lalu di Perlis. Dalam pada itu, Peguam Jabatan Agama Islam Perlis M. Reza Hassan meminta orang ramai untuk bertenang dan tidak menjadikan keputusan itu sebagai satu sentimen. Ia susulan keputusan mahkamah membenarkan permohonan ibu tunggal Loh Siu Hong dalam permohonan habeas corpus untuk mendapatkan 3 anaknya yang berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ya, jadi itu yang paling penting, saya minta tenang. Jangan jadikan perkara ini satu sentimen. Ya, ini hanyalah undang-undang seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh Cik Aidil tadi. Mahkamah hanya memberi keputusan terhadap hak jagaan, iaitu habeas corpus sahaja. Bukan tentang agama, penukaran agama, tiada langsung perkara seperti berikut yang telah diputuskan oleh mahkamah. Ya, itu di forum yang lain. Sementara itu, Peguam mewakili Loh Syamsa Singh Tin berkata, pihaknya sedang menunggu surat pendaftaran rasmi yang membuktikan ketiga-tiga anak Loh yang berusia antara 10 hingga 14 tahun itu sudah didaftarkan sebagai mu'alaf. Katanya ia sebelum pihaknya melakukan semakan kehakiman bagi mencabar pendaftaran tersebut. Sehingga hari ini, saya tidak menerima apa-apa respon daripada mana-mana pendaftar mu'alaf ataupun pejabat Majlis Agama yang boleh mengesahkan bahawa anak-anak itu telah pun didaftarkan sebagai mu'alaf. Jadi, selagi kita tak dapat surat itu, saya rasa isu judicial review tak timbul lagi. Judicial review hanya akan difailkan sekiranya mereka telah didaftarkan sebagai mu'alaf dan pendaftar mu'alaf enggan membatalkan unilateral conversion itu. Barulah saya akan failkan judicial review. Sebab itu ada arahan diberi oleh anak buah saya. Baik, berita yang seterusnya. Bercanggah dengan dakwaan Mufti Perlis, 3 anak Loh Siu Hong meluahkan hasrat untuk bersama ibu mereka. Video yang dirakamkan ketika Loh melawat anak-anaknya pada Sabtu di Jitra Kedah itu memaparkan ibu tunggal tersebut menyoal anak-anaknya mengenai dengan siapa yang mereka ingin tinggal bersama. Where you want to stay? With mommy. After this, yes. After 3 years, yes. Oh, very good girl. Where you want to stay after this? After JKM, after keluar dari sini? With my mother. Mother, okay, very good girl. Okay, after this, where you want to stay? With mom. With mommy. Oh, very good girl. Rakaman itu sekaligus menolak dakwaan Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin sebelum ini yang menyatakan bahawa anak-anak itu tidak mahu kembali tinggal bersama ibu mereka.
Baik, kita ke perkembangan pilihan raya negeri Johor. Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilihat masih berteka-teki apabila ditanya sama ada partinya akan bertanding menentang PKR dalam pilihan raya negeri Johor. Dalam sidang medianya hari ini, Syed Saddiq memberi jaminan untuk tidak bertanding di kerusi yang dimenangi PKR pada PRU 2018. Bagaimanapun dia tidak menyebut sama ada muda akan bertanding di kerusi bersatu yang telah diserahkan semula kepada PKR selepas keluar daripada Pakatan Harapan. Diasap berulang kali jika akan berlaku pertindihan, Syed Saddiq menegaskan perkara itu akan diumumkan kemudian. Saya rasa dalam pencalonan yang lain kita akan umumkan dalam tempoh terdekat. Jumlahnya juga lebih baik kita umumkan bila masanya tiba, tetapi fokus kami adalah untuk berikan kualiti khidmat, politik dasar dan politik nilai. Itu tawaran utama. Sebab saya agak yakin rakyat nak lihat itu dahulu. Terima kasih. Tapi dah mutamat tu berapa banyak kursi yang muda akan tukar bertanding? Itu akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Kini ada 4 calon dan kita fokus kepada 4 calon ini dahulu. Maknanya maybe more than 6 lah, ataupun maybe stay on 6 lah. No, as I mentioned, we focus on the 4 first. Calon lain akan kita umumkan dalam tempoh terdekat. Sebelum ini, Muda telah mengadakan beberapa siri rundingan rasmi bersama pimpinan PKR, namun pengumuman calon oleh PKR telah menamatkan rundingan rasmi bersama Muda. Terdahulu, Syed Saddiq mengumumkan naib Presiden Muda, Lim Wei Jiat akan dicalonkan bagi kerusi tenang. Manakala aktivis Afika Zulkifli untuk kerusi Bukit Kepong dan Muhammad Azrul Rahani iaitu pengerusi Muda Johor di kerusi Bukit Permai. Terdahulu, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata parti itu masih bersedia bekerjasama dengan Parti Muda pada PRN Johor. Kata Anwar, partinya bersedia berbuat demikian jika Parti Muda berasaskan belia itu menggunakan manifesto yang sama. Dan sekiranya Muda ikut semangat manifesto yang sama dan selesaikan masalah perundingan seperti mana dilakukan sebelum ini, saya tidak ada masalah untuk bersama-sama pastikan calon-calon muda juga turut menang dalam pilihan raya ini. Jadi kita tunggu respon mereka dan saya percaya insya-Allah akan positif kerana kita tanpa semangat begini kita mudah diperalatkan oleh orang lain. Sebelum ini, pengerusi PKR Johor Syed Ibrahim Syed Noh berkata beberapa sesi rundingan dengan Muda tidak berjaya. Muda kemudian menuduh PKR menamatkan rundingan Pakatan Pilihan Raya dengan mengumumkan 20 calonnya untuk PRN Johor. Muda sebelum ini berkata jika pertembungan antara PKR dan Muda tidak dapat dielakkan, Muda akan menyerahkan keputusan itu kepada pengundi. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kesanggupannya untuk membuat sumpah laknat. Ia bagi menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa dia pernah meminta pertolongan berkaitan perbicaraan kesnya di mahkamah. Dalam hantaran di Facebooknya, Zahid mempersoalkan dakwaan itu yang menurutnya hanya timbul menjelang musim pilihan raya merujuk PRN Johor yang bakal diadakan bulan depan. Zahid berkata kemungkinan ada lagi dakwaan seumpama itu dibangkitkan menjelang PRN Johor sebagai strategi menyerang UMNO di peringkat nasional. Zahid turut mencabar Muhyiddin untuk bersumpah laknat untuk mempertahankan dakwaan yang dibuatnya. Dalam ceramah di Tangkak Johor pada 17 Februari lalu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mendakwa Zahid melawatnya selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri dengan membawa fail bertimbun. Ia bagi meminta bantuan Muhyiddin menyelesaikan kes rasuahnya, namun Muhyiddin enggan mencampuri urusan mahkamah. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.